Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media tersebut, Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 67 tahun yang merupakan kes 6779. Kes ini telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Manakala punca kematian bagi kes 7068 yang sebelum ini masih dalam siasatan telah disahkan sebagai kematian disebabkan jangkitan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allahyarham dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para solihin. 135 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 8,559 kes. Terdapat 42 tambahan kes-kes baru kepada 13 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikesan yang membawa kepada jumlah kluster aktif sebanyak 156 kluster. 2 daripada kluster baru ini ialah kluster Adenin Works and Engineering Sendirian Berhad dan kluster Tendril International Sendirian Berhad adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Manakala satu lagi kluster adalah berikutan operasi maswabing yang dijalankan di kawasan Sengkurung pada 8 Oktober 2021. Dalam pada itu, terdapat 43 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 191 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 6,368 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,168 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 32 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,191 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 398,274 ujian. Menteri Kesihatan mengongsikan pada 8 Oktober 2021, 71.6% jumlah penduduk negara telah menerima 1 dos, manakala 46% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak 324,564 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 71.6% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 208,741 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 46% daripada jumlah penduduk negara. Hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam, semasa larangan keluar daripada jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 36 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun. Orang ramai adalah diingatkan untuk mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan demi memulihkan semula keadaan negara dari jangkitan COVID-19.
Pengorbanan sukarelawan dalam mengawal penularan wabak COVID-19 dari segi tenaga, masa, titik peluh mahupun harta benda adalah sangat dihargai. Pada masa ini terdapat 260 pegawai dan kaki tangan kerajaan, 92 sukarelawan kesihatan, 105 pegawai perubatan dan jururawat dari sektor swasta dan yang telah bersara sedang berkhidmat sebagai sukarelawan di pelbagai fasiliti dan menjalankan pelbagai tugas tertentu. Jumlah ini tidak termasuk jumlah sukarelawan yang diuruskan oleh pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Di sini saya ingin mengalu-alukan orang ramai yang ingin dan bersedia menyumbangkan tenaga kepada usaha kerajaan mengawal penularan COVID-19 untuk mendaftar sebagai sukarelawan dengan menghubungi talian 74555109. Sesiapa yang mendaftar sebagai sukarelawan akan ditempatkan untuk bertugas di kawasan yang selamat dan kurang berisiko bersesuaian dengan kemahiran sukarelawan berkenaan. Menteri Pendidikan semasa sidang media yang sama menjelaskan penilaian sekolah rendah PSR bagi tahun 2021 yang dijadualkan bermula pada 15 November 2021 untuk dilaksanakan secara kaedah alternatif iaitu secara School Access Marks SAM. Perkara itu dimaklumkan atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui penelitian dan mengambil kira keselamatan serta kesejahteraan para pelajar di negara ini. Kaedah School Access Mark atau SAM ini merangkumi markah pelajar-pelajar sepanjang tahun 2021 yang dicatat melalui penilaian kendalian sekolah atau School Based Assessment. Pihak sekolah akan menyediakan portfolio untuk setiap pelajar. Portfolio berkenaan mestinya mengandungi dua jenis substantial work pelajar. Jenis-jenis substantial work adalah seperti berikut. Satu, penilaian, ujian, peperiksaan menggunakan kertas soalan peperiksaan lalu yang lengkap mengikut jumlah komponen mata pelajaran. Dua, kombinasi soalan-soalan yang diambil dari kertas peperiksaan yang lalu mengikut format kertas soalan PSR yang lalu. Tiga, kertas soalan ujian kelayakan. Empat, kombinasi kertas soalan topical test. Pemilihan jenis tugasan yang akan dimasukkan dalam portfolio ini adalah tertakluk kepada ketetapan pihak sekolah masing-masing. Pihak Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan, Jabatan Sekolah-Sekolah dan Jabatan Pendidikan Swasta bersama pihak Kementerian Al-Ihwal Ugama melalui Jabatan Pengajian Islam akan menyelaraskan pemberigaan dan perincian pelaksanaan School Access Marks ini dengan pihak sekolah, guru-guru yang berkenaan dan juga ibu bapa serta penjaga pelajar. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan akan memastikan nilai dan integriti penilaian SAM ini adalah adil, sah dan saksama di mana penilaian SAM akan melalui proses quality assurance atau jaminan kualiti. Kerjasama orang ramai sangat diperlukan bagi mencapai strategi operasi pulih dalam mengawal penularan jangkitan COVID-19 di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berkata demikian semasa sesi soal jawab sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Seperti mana tadi yang diumumkan oleh Berikutan peningkatan jumlah individu yang melanggar arahan, beberapa penilaian bakal dipertimbangkan sama ada menaikkan kadar denda atau kaedah lain. Bagaimanapun ia tertakluk kepada penilaian hasil dapatan operasi pulih yang bakal berakhir pada 17 Oktober 2021. Penduduk negara telah menerima suntikan 2 dos. Ini adalah berasaskan kepada jumlah penduduk. Kerajaan Negara Brunei Darussalam telah memberikan liputan kesihatan sejagat bagi rakyat dan penduduk termasuk perkhidmatan kesihatan mental yang sedia ada di setiap daerah. Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia berkata, walau bagaimanapun masih terdapat halangan untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental dan ini tidak semestinya disebabkan oleh kekurangan ketersediaan atau kemampuan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar menambah stigma terhadap isu masalah kesihatan mental adalah salah satu penghalang utama untuk mendapatkan rawatan atau bantuan.
Mereka yang menghadapi masalah tersebut masih dianggap sebagai lemah atau berbeza. Justru terdapat keperluan di peringkat global untuk mengubah cara pemikiran seperti ini. Kerana masalah kesihatan mental boleh mempengaruhi sesiapa sahaja, tidak kira latar belakang individu. Menteri Kesihatan turut menegaskan bahawa kesan COVID-19 terhadap kesihatan mental amat ketara di negara ini, sebagaimana yang dilihat daripada jumlah panggilan yang diterima melalui talian harapan 145 yang telah meningkat 2 ke 3 kali ganda semenjak bermulanya gelombang kedua COVID-19. Sejumlah 1,058 panggilan telah dicatatkan semenjak Ogos sehingga September 2021, yang mana terdapat peningkatan daripada jenis panggilan bantuan nasihat kesihatan mental termasuk yang berkaitan dengan COVID-19. Menurut Menteri Kesihatan, Kerajaan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan telah melakukan beberapa aktiviti promosi kesihatan untuk meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental dan menggalakkan perbualan positif mengenai kepentingan menjaga kesihatan mental. Memandangkan pendekatan Whole of Nation diperlukan adalah sangat menggalakkan untuk melihat penubuhan pertubuhan bukan kerajaan NGO dan agensi-agensi lain yang berusaha untuk meningkatkan kesedaran dan sokongan terhadap kesihatan mental di negara ini. Menteri Kesihatan seterusnya mengingatkan bahawa talian harapan 145 disediakan sebagai talian bantuan krisis kesihatan mental kebangsaan dan juga sebagai sumber untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental. Semua pihak juga didorong untuk maju sebagai sebuah masyarakat dalam membantu meningkatkan kesedaran kesihatan mental di negara ini serta memberi sokongan antara satu sama lain dalam keadaan mencabar. Tema sambutan bagi Hari Kesihatan Mental tahun ini adalah kesihatan mental dalam dunia yang tidak setara. Hubungan ekonomi antara negara Brunei Darussalam dan India kukuh yang menjadikan India rakan perdagangan ke-6 terbesar bagi negara Brunei Darussalam pada tahun 2020. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berucap demikian semasa perutusan melalui video pada plenari khas sesi sidang kemuncak dan Expo Perniagaan Indo-ASEAN Menteri-Menteri Perdagangan ASEAN. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berharap kedua-dua buah negara dapat meningkatkan lagi hubungan perdagangan melalui usaha-usaha yang dapat membantu memudahkan ekspor. Yang berhormat menyertai sesi tersebut selaku tetamu jemputan Tuan Yang Terutama Piyush Goyal, Menteri Perdagangan dan Industri, Tekstil dan Hal Ehwal Pengguna, Pengedaran Makanan dan Awam Kerajaan India. Yang berhormat juga menekankan pentingnya kerjasama dan tindakan yang diselaraskan untuk mengurangkan kesan pandemik COVID-19. Di sebalik pandemik COVID-19, India kekal sebagai salah satu rakan perdagangan terbesar dan sumber pelaburan langsung asing FDI ASEAN. Yang berhormat turut mengalu-alukan pelaburan dalam 5 bidang utama iaitu sektor makanan, pelancongan, perkhidmatan, ICT dan hiliran sektor minyak dan gas. In 2020, the two-way trade amounted to $65.6 billion. Negara Brunei Darussalam telah memperkenalkan semula beberapa langkah fiskal dan monetary interim bagi membantu sektor-sektor terjejas, terutama pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMKS. Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi menjelaskan langkah-langkah tersebut diambil berasaskan strategi bagi mengekalkan kesejahteraan awam melalui penjagaan kesihatan yang efisien, melindungi pekerjaan dan menyediakan bantuan bagi individu dalam bentuk kewangan dan pembangunan kapasiti dan memberi sokongan dan bantuan kepada perniagaan bagi memastikan kelangsungan dan kedayatahanan. Semasa berucap pada The 27th APEC Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting SMEMM yang diadakan secara maya, Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin seterusnya mengongsikan gelombang kedua dan ketiga pandemik COVID-19 menjejaskan usaha pemulihan global
dan negara Brunei Darussalam tidak terkecuali daripada mengalami gelombang kedua Ogos lalu. Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi juga antara lain menekankan perlunya memiliki dasar-dasar kerajaan yang efektif bagi memastikan kedayatahanan, inklusiviti dan kemampanan PKS, memfokuskan penggunaan dan integrasi digital dan memperbaiki akses kepada kewangan. Mesyuarat yang bertemakan SME Resilience in a World with COVID-19 dipengerusikan oleh The Honourable Stuart Nash, Menteri bagi Peniaga-Peniaga Kecil New Zealand. Jawatankuasa Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei hari ini akan mengadakan sembang bekas pesakit kanser. Sehubungan itu, orang ramai dialu-alukan untuk menyertainya melalui platform Zoom bermula pukul 9.30 pagi ini. Majlis diadakan sempena sambutan kesedaran kanser payudara dengan tema pada tahun ini Silaturahim Membina Ukhuwah.